Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Syaili Yasmin binti Abdullah, pelajar praksiswaza tahun akhir bagi program Sains Politik di bawah seliaan Dr. Sharifah Nur Syahidah Syed Anwar, akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Demokrasi Cyber di Malaysia pasca pilihan raya umum ke-10 sehingga kini. Berikut merupakan isi kandungan pembentangan bagi kajian ini. Sebagai pengenalan, perkembangan internet di dunia sedikit sebanyak telah menyumbang kepada gelombang pendemokrasian ketiga. Pada tahun 2011, negara-negara di kawasan benua Timur Tengah dan Afrika Utara telah mencetuskan satu revolusi yang dibangkitkan oleh rakyat Arab. Revolusi tersebut dikenali sebagai The Arab Spring atau Revolusi Arab Spring 2011. Ia adalah berikutan daripada perkembangan internet dan media sosial yang menyebarkan berita tentang peristiwa protes yang dilakukan oleh seorang pemuda bernama Muhammad Bouazizi. Penyebaran berita di media sosial sedikit sebanyak telah menyumbang kepada revolusi yang berlaku. Secara tidak langsung, fenomena tersebut dapat digambarkan sebagai sebuah proses pendemokrasian ataupun proses transformasi sistem demokrasi ke arah pemerintahan yang bercorakkan demokrasi digital ataupun cyber. Peristiwa Revolusi Arab Spring 2011 ini telah menyebabkan berlakunya peralihan rejim kepimpinan autokratik kepada tuntutan pemerintahan demokrasi. Seterusnya, demokrasi cyber merupakan satu bentuk kebebasan dalam dunia maya apabila seseorang individu dapat mengemukakan pandangan di mana-mana platform internet tanpa ada sekatan. Malaysia juga mengalami proses demokrasi cyber tersebut sejak dari tahun 1999 ketika berlangsungnya pilihan raya umum ke-10. Ia adalah berikutan daripada gerakan reformasi yang diketuai oleh Anwar Ibrahim yang mengambil peluang untuk berjuang atas isu pemecatan Anwar Ibrahim daripada jawatan Perdana Menteri dan pemenjaraan Anwar ketika itu. Sedia maklum bahawa Malaysia telah dikuasai oleh rejim Barisan Nasional BN sejak tanah air mencapai kemerdekaan. Undang Raja pada tahun 2014 membahaskan bahawa Malaysia merupakan negara bersifat kompetitif authoritarian atau semi-demokrasi kerana demokrasi yang authoritarian dicirikan sebagai sebuah negara yang dikuasai oleh sesebuah parti politik atau rejim dalam sistem setiap siri pilihan raya untuk satu tempoh masa yang agak panjang. Namun begitu, Barisan Nasional telah berjaya ditumbangkan oleh Parti Pakatan Harapan PH menerusi pilihan raya umum yang ke-14 pada tahun 2018. Terdapat 3 permasalahan yang akan dirungkaikan menerusi kajian ini. Pertama, kematangan demokrasi dapat dilihat melalui pertukaran pemerintah sama ada di peringkat kerajaan pusat ataupun di kerajaan negeri. Sedia maklum bahawa Barisan Nasional merupakan parti politik yang mendominasi politik Malaysia sejak tahun 1955. Kewujudan parti-parti politik yang berbagai di Malaysia juga telah menggambarkan perkembangan demokrasi di Malaysia. Kedua, penggunaan internet dan media sosial juga menjadi sumber kepada pihak pembangkang untuk mengkritik tindakan kerajaan dan berkempen ketika berlangsungnya pilihan raya. Sebagai contoh, ketika pilihan raya umum yang ke-10, berpuluh-puluh laman web seperti Malaysia Kini, Naraka Online telah dibangunkan untuk menyokong reformasi Anwar Ibrahim pada tahun 1998. Perkembangan demokrasi cyber di Malaysia telah dirancangkan oleh setiap lapisan masyarakat tanpa mengira kategori umum. Namun begitu, terdapat kajian yang membuktikan bahawa golongan muda lebih cenderung untuk terlibat dengan demokrasi cyber ekoran daripada pengetahuan teknologi dan maklumat yang meluas dalam diri mereka sendiri. Oleh itu, kajian ini menyasarkan kepada 3 objektif iaitu yang pertama, kajian ini akan menggambarkan perkembangan demokrasi di Malaysia sejak tahun 1999 sehingga kini. Yang kedua, kajian ini akan membincangkan penggunaan internet dan jenis platform media sosial yang akan digunakan untuk mempengaruhi lapisan masyarakat awam di Malaysia. Yang ketiga, kajian ini akan menganalisis kategori golongan masyarakat yang menyokong demokrasi cyber dan kesan penggunaan internet terhadap proses pendemokrasian di Malaysia. Bagi metodologi kajian ini telah menggunakan kaedah kualitatif, kaedah kepustakaan dengan mendapatkan sumber bahan seperti buku, artikel dalam jurnal dan tesis di Perpustakaan Tun Sri Lanang PTSL, Universiti Kebangsaan Malaysia, Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu UKM dan juga Perpustakaan Tun Razak PTR DO. Bahan-bahan rujukan dan sumber dalam talian online juga diakses. Antara laman web sumber rujukan yang diakses ialah seperti UKM e-Journal dan Student Repository. Seterusnya, kita akan masuk ke bahagian dapatan dan perbincangan kajian. Jadi, bagi dapatan untuk objektif kajian yang pertama, perkembangan demokrasi di Malaysia menerusi pilihan raya umum. Pengkaji telah memilih pilihan raya umum pada tahun-tahun tertentu seperti pilihan raya umum pada tahun 1990, 1999, 2008, 2013 dan 2018. Hal ini demikian kerana pilihan raya umum pada tahun-tahun tersebut telah menggambarkan keadaan berlakunya pertukaran pemerintah yang sangat ketara ekoran daripada isu-isu semasa yang berlaku pada tahun tersebut. Menerusi slide yang sedang dipaparkan ini, kita dapat lihat bahawa Barisan Nasional telah kehilangan tampuk kekuasaan di peringkat negeri, terutamanya negeri Kelantan. Penolakan rakyat terhadap Barisan Nasional dapat dilihat menerusi pilihan raya umum ke-12, iaitu pada tahun 2008. Hal ini demikian kerana Barisan Nasional telah kehilangan majoriti 2/3 di Parlimen. Sebanyak 5 buah negeri iaitu negeri Kelantan, negeri Perak, negeri Kedah, negeri Selangor dan juga Pulau Pinang telah beralih kepimpinan dari Barisan Nasional kepada Pakatan Rakyat PR
Ketika pilihan raya umum kali ke-13 iaitu pada tahun 2013, Barisan Nasional sekali lagi kehilangan majoriti 2/3 di Parlimen. Yang mana Barisan Nasional pada ketika itu hanya memperolehi sebanyak 133 kerusi sementara Pakatan Rakyat pula memperolehi sebanyak 89 kerusi. Ia jelas memperlihatkan kebangkitan anak muda dan sekaligus membuktikan penolakan pengundi terhadap Barisan Nasional. Dan akhir sekali, Barisan Nasional telah tewas sepenuhnya oleh Gabungan Pakatan Pembangkang iaitu Pakatan Harapan PH pada pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018. Jadi, pada bahagian ini, pekaji akan membincangkan perkembangan internet, media basar dan politik di Malaysia. Berdasarkan slide yang dipaparkan ini, dapat dilihat bahawa berlakunya evolusi platform media dari media tradisional kepada media baru, iaitu media sosial. Dalam mendapatkan apa-apa maklumat, terutamanya maklumat politik dan seterusnya, mencetuskan pendemokrasian maklumat yang lebih pantas. Jadi, bahagian seterusnya akan melihat faktor-faktor berlakunya evolusi media tradisional kepada media baru, iaitu media sosial. Jadi, yang pertama ialah kawalan media tradisional yang terlalu ketat. Di Malaysia, terlalu banyak undang-undang untuk mengawal kebebasan media. Antaranya ialah Akta Hasutan 1948, Akta Rahsia Rasmi 1972, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 ataupun Internal Security Act ISA. Kawalan media di Malaysia telah pun dipraktikkan sejak dari zaman penjajahan British dalam lingkungan pada tahun 1960-an. Maafkan saya, 1950-an. Rasional kerajaan terhadap sekatan kebebasan tersebut adalah untuk memastikan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum terpelihara dan sentiasa berada dalam keadaan harmoni. Struktur pemilikan media arus perdana yang bersifat pro-kerajaan. Setiap media arus seperti penerbitan akhbar dan stesen penyiaran adalah tertakluk di bawah kerajaan. Sebagai contoh, UMNO bertanggungjawab untuk mengawal surat khabar arus perdana seperti Berita Harian dan juga Utusan Melayu, Utusan Malaysia ataupun dikategorikan, diistilahkan pada masa sekarang. Selain itu, stesen televisyen seperti Radio Televisyen Malaysia RTM juga diselia ketat oleh kerajaan BN pada ketika itu. Jadi, seterusnya, faktor yang ketiga ialah kewujudan media baru terutamanya media sosial. Keadaan ini berlaku juga disebabkan oleh perkembangan literasi teknologi dalam kalangan rakyat Malaysia. Media sosial bukan sahaja memberi maklumat tanpa batasan kepada masyarakat, tetapi ia juga telah mewujudkan kepelbagaian sumber maklumat kepada masyarakat. Jadi, terdapat peningkatan secara konsisten dan seiring bagi jumlah pengguna internet dan media sosial dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Nanti kita akan rujuk jadual pada slide yang seterusnya. Jadi, pada awal perkembangan internet dan media baru, dapat dilihat bahawa hanya parti pembangkang seperti Parti Keadilan Rakyat PKR, Democratic Action Party DAP dan juga Parti Se-Islam Malaysia ataupun PAS telah memanfaatkan kemudahan tersebut, kemudahan internet dan media sosial dan seterusnya mewujudkan portal-portal pembangkang seperti Keadilan Daily dan juga Harakah Daily. Okey, jadi menerusi jadual 1, dapat dilihat bahawa terdapat peningkatan secara konsisten dan seiring bagi jumlah pengguna internet dan media sosial dari tahun 2016 sehingga tahun 2020. Yang mana pada tahun 2020 kita dapat lihat sebanyak 28.3 orang juta telah menggunakan internet di Malaysia dan ia juga telah menjadikan jumlah pengguna media sosial di Malaysia meningkat dan mencecah 81% pada tahun 2020. Kemunculan media baru juga dilihat sangat popular dan diterima oleh rakyat Malaysia tambah-tambah lagi ketika era reformasi yang digerakkan oleh PKR pada tahun 1998. Media baru banyak diaplikasikan oleh parti-parti politik, pemimpin politik dan juga ahli politik. Buktinya, pemimpin-pemimpin politik seperti Mahathir Mohamad, Najib Razak dan Anwar Ibrahim mempunyai laman sosial masing-masing dan mempunyai pengikut ataupun follower yang tersendiri. Menurut Muhammad Sobri Ishak 2015, jumlah pengikut Twitter Anwar Ibrahim meningkat 3 kali ganda setiap hari dan setiap bulan berbanding Najib Razak. Namun begitu, Najib Razak dilihat lebih aktif di Facebook. Beliau sering bergaul dan berbual bersama rakyat melalui Facebook dan keadaan ini telah menyebabkan rakyat juga bergiat aktif untuk berbincang dan saling memberi pandangan mengenai politik semasa di laman sosial. Menerusi jadual 2 di sebelah kanan, kita dapat lihat bahawa Facebook menjadi pilihan pertama rakyat Malaysia untuk mendapatkan maklumat, terutamanya maklumat politik. Tambah-tambah lagi ketika berlangsungnya pilihan raya umum di Malaysia. Jadi, seterusnya, portal berita dalam talian juga merupakan salah satu media baru dan ia juga diterima dengan baik oleh rakyat Malaysia. Antara portal berita dalam talian yang sering kali digunakan oleh rakyat Malaysia ialah Malaysia Kini. Ia telah memberi ruang kepada sekumpulan individu untuk mengetengahkan pandangan dan membuat analisis yang kritikal terhadap dasar-dasar kerajaan. Malaysia Kini mencecah lebih daripada 2.5 juta pembaca pada setiap bulan dengan liputan bebas berkenaan dengan isu nasional. Setiap
liputan yang dilakukan oleh pihak Malaysia Kini adalah bersifat bebas daripada campur tangan mana-mana pihak. Portal berita dalam talian seperti Malaysia Kini dan juga Malaysian Insider juga menjadi pilihan kepada rakyat Malaysia untuk mendapatkan berita semasa, terutamanya ketika berlangsungnya pilihan raya umum di Malaysia. Hal ini dikatakan kerana laman berita dalam talian boleh diakses menerusi telefon pintar untuk mendapatkan maklumat terkini pada bila-bila masa sahaja. Jadi seterusnya, kita akan masuk kepada bahagian dapatan kajian yang ketiga. Kajian mendapati bahawa golongan belia yang berusia di antara 25 tahun sehingga 34 tahun merupakan golongan majoriti yang menggunakan media sosial seperti Facebook dalam kehidupan harian mereka. Hal ini kerana antara lingkungan umur tersebut, kebanyakan anak muda pada umur tersebut sibuk mengejar kerjaya dan mereka agak kesuntukan masa sekiranya perlu mendapatkan maklumat secara tradisional seperti melalui surat khabar dan juga televisyen. Dengan kewujudan media sosial seperti Facebook, ia dapat memudahkan anak-anak muda ini untuk sentiasa mengikuti perkembangan semasa, tidak kira di peringkat nasional ataupun di peringkat antarabangsa. Jadi berikut merupakan jadual yang menggambarkan bahawa 25 tahun golongan belia yang berusia 25 hingga 34 tahun merupakan mendominasi penggunaan Facebook di Malaysia pada tahun 2022. Jadi seterusnya kita akan masuk kepada kesan penggunaan internet dan media sosial terhadap pendemokrasian di Malaysia. Antara kesan positif adalah dapat menggalakkan dan meningkatkan partisipasi politik oleh rakyat, terutamanya dalam kalangan anak muda. Keadaan ini juga secara tidak langsung telah mewujudkan ruang interaksi dalam komunikasi politik dan seterusnya menyuarakan pendapat, pandangan, melahirkan ketidakpuasan, kritikan dan sebagainya melalui ruang maya sahaja. Ia juga turut dimanfaatkan oleh golongan elit politik untuk berhubung dengan masyarakat dengan lebih dekat. Selain itu, kewujudan laman web yang kritikal seperti Malaysia Kini, Malaysia Today dan juga Aliran, laman-laman web tersebut telah dijadikan sebagai platform kepada parti pembangkang terutamanya untuk mendedahkan penyelewengan kuasa seperti isu rasuah yang berlaku dalam kerajaan itu sendiri. Rakyat juga dapat memperolehi maklumat alternatif berkaitan dengan kebincangan kerajaan yang tidak dilaporkan menerusi media arus perdana. Jadi seterusnya, kita akan lihat pula kesan negatif berikutan daripada penggunaan internet dan juga media sosial. Jadi yang pertama, penggunaan internet dan media sosial akan mencetuskan perselisihan faham ekoran daripada maklumat yang bersifat menyinggung perasaan ofensif. Sebagai contoh, dalam konteks pilihan raya umum kali ke-12 di Malaysia, banyak laman web dan blog di negara ini yang memuatkan berita-berita ataupun cerita-cerita tentang keburukan Barisan Nasional. Secara tidak langsung, ia telah mempengaruhi pemikiran segelintir pengundi. Kesannya, Barisan Nasional telah gagal memperolehi majoriti 2/3 kerusi dalam parlimen menerusi pilihan raya umum kali ke-12. Selain itu, perkembangan politik dalam antara penduduk bandar dan luar bandar juga akan wujudnya jurang partisipasi politik ekoran daripada ketersediaan dari segi kemudahan teknologi dan internet. Kebanyakan kawasan luar seperti di Kelantan berhadapan dengan kesukaran untuk mengakses kestabilan internet. Keadaan ini akan menyebabkan penduduk luar bandar mengalami kelewatan untuk memperoleh maklumat-maklumat terkini, terutamanya berkenaan dengan maklumat politik. Secara keseluruhannya, kajian ini telah menemukan 3 penting. Pertama, perkembangan demokrasi di Malaysia dapat dilihat menerusi siri-siri pilihan raya umum sejak tahun 1990-an. Menerusi siri-siri pilihan raya umum tersebut, Barisan Nasional (BN) yang merupakan pemerintah dominan yang menguasai pentadbiran pusat di Malaysia sedikit sebanyak telah mengalami kemerosotan selepas kemunculan dan perkembangan internet dan media sosial di Malaysia dan tewas sepenuhnya menerusi pilihan raya umum kali ke-14 pada tahun 2018. Dapatan yang kedua dapat dilihat bahawa berlakunya peralihan medium maklumat politik daripada media tradisional kepada media baru iaitu media sosial. Antara media baru yang sering digunakan oleh rakyat Malaysia ialah Facebook, Twitter dan Malaysia Kini. Ketiga, kajian ini juga mendapati bahawa golongan kategori pengguna internet dan media baru adalah terdiri daripada golongan belia. Selain itu, penggunaan internet dan media baru juga telah memberi kesan positif dan negatif. Jadi, cadangan kajian seterusnya adalah berkaitan dengan pengaruh media sosial pasca pandemik coronavirus 2019 ataupun COVID-19 di Malaysia. Hal ini demikian kerana kita dapat lihat bahawa berlakunya golakan politik di Malaysia ketika peringkat awal pandemik COVID-19. Pengkaji percaya bahawa internet dan media sosial sangat memainkan peranan pada ketika itu. Ekoran daripada kerajaan sangat menitik beratkan sudut pandang rakyat Malaysia pada awal COVID-19 berlaku. Sehubungan itu, media sosial akan kekal relevan dan menjadi platform utama kepada masyarakat awam di Malaysia dalam memperolehi maklumat, terutamanya maklumat berkaitan dengan politik. Sekian itu sahaja. Terima kasih kerana mendengar.